In this video, I am going to discuss about 2.3, the electronic configuration. Okay, so in this subtopic, we are going to explain the Aufbau-Hans rule and Pauli exclusion principle, and then predict the electronic configuration of atoms or monoatomic ions using the SPDF notation, and justify the anomalous electronic configuration of chromium and copper. So what is electronic configuration? Kalau kita sebut perkataan electronic configuration, is actually describe the arrangement of electron in an atom. Okay, so it shows how electrons are filled in the orbitals of an atom. Basically, the electronic configuration can be written in orbital diagram and also in SPDF notation. Kalau dia kata orbital diagram tu, maksudnya yang kotak-kotak ni, tu adalah electronic configuration secara orbital diagram. Kalau soalan nak write the electronic configuration in SPDF notation, maksudnya dia seperti ini. Okay, so kita akan tulis electronic configuration ini berdasarkan quantum numbers yang kita telah discuss sebelum ini. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak melukis dan melukis orbital diagram dan menulis SPDF notation untuk oxygen atom. Okay, contohnya kita nak tulis oxygen atom. So oxygen atom dia ada 8 elektron. Alright. So untuk orbital diagram, ingat kalau orbital diagram kita mesti buat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Okay, so kotak, kita nak buat kotak macam mana? So kita tahu sebelum ni kita punya quantum numbers kan, kita ada N, L, M dengan S. Okay, yang ni dia punya principal quantum numbers, yang ni angular momentum quantum numbers, magnetic quantum numbers dengan spin quantum numbers. So kita akan tulis berdasarkan yang N dengan L ni dulu. Contoh kat sini dia N paling rendah bermula dengan 1 kan. Dan kita tahu L tu dia bermula dengan kosong, 1, 2 sehinggalah N-1. Dan saya dah suruh awak, bukan saya suruh, maksudnya kita memang kena hafal lah. Kalau L ni 0 tu adalah S, P, D, dan kalau 3 tu dia adalah F. Okay, so yang kita dah bincangkan sebelum ni, yang orbital yang allowed, not allowed tu. Okay, so hasilnya adalah kita akan tahu orbital kita ni akan bermula dengan 1s kan, sebab yang N yang paling rendah adalah 1, L yang paling rendah adalah kosong kan, so 1s. So kalau N equal to 1 hanya wujud 1s orbital sahaja. That's it. Itu saja yang valid. Kemudian kita akan pergi, kalau N equal to 2, so L equal to 0 dengan 1. So akan wujud 2s dengan 2p orbital. Nampak? So dan kita tahu kotak ni, kenapa ada satu kotak, kenapa ada 3 kotak, adalah berdasarkan nilai M. Kita tahu kalau N equal to 1, L equal to 0. So M equal to 0. Ada satu sahaja M, so satu kotak. So maksudnya kalau 2S pun satu kotak jugalah. Tetapi kalau 2P, iaitu N equal to 2 dan L dia equal to 1, so M dia equal to negative 1, 0, positive 1. Ini kita dah bincangkan sebelum ni. So that's why P akan ada 3 kotak dan maksimum elektron dia adalah 6. Okay, untuk menulis SPDF notation pula, ialah cara dia adalah sama juga kalau kita ambil contoh untuk menulis SPDF notation for oxygen. So kita akan start dengan 1s dan kita tahu maksimum dia adalah 2. So 2 tu akan jadi superscript kat situ, 1s2. Jangan letak dia ke bawah, salah 1s2 ke atas. Kemudian diikuti dengan 2s, maksimum elektron 2, 2s2. Sebab kita nak penuhkan sebanyak 8 elektron. Kemudian lepas orbital 2s, dia akan masuk orbital 2p. So tadi dah masuk 2, 4. So sekarang baki lagi 4 elektron, dia akan jadi 2p6. 2p4. Kita tahu 2p orbital ni maksimum elektron boleh masuk
Okay, tapi sekarang kita nak masukkan elektron 8 ni sahaja. Jadi baki yang kita perlu masuk dalam orbital 2p ni adalah 4 sahaja. So that's why kita tulis 2p4. Okay. So ada berapa principles dan juga rules yang perlu kita ikut untuk mengisi elektron di dalam orbitals yang tadi tu, 1s, 2s tu. Apa principle ataupun rules yang mesti kita ikut? So basically ada 3 yang mesti kita follow, dan dia mesti follow berturutan. So yang pertama adalah the Aufbau principle. Yang kedua, kita mesti follow the Pauli exclusion principles dan juga Hans rule. So, apa yang disebut oleh Aufbau principle? Okay, principle ni mengatakan tentang apa? It states that the electron are filled in the orbital in order of increasing energy. So, kalau kita nak masukkan elektron di dalam orbital, so dia mesti masuk mengikut orbitals in order of increasing energy. And it means that electron should occupy the orbital with the lowest energy before occupy with the higher energy one. So maksudnya bila kita nak mengisi elektron dalam orbital, you mesti masukkan elektron tu pada orbital that has the lowest energy. Masuk dalam orbital yang mempunyai energi yang lebih rendah, barulah kepada energi yang lebih tinggi. So macam mana kita nak tahu orbital mana yang paling rendah, orbital mana yang paling tinggi? So secara asasnya kita boleh tengok diagram ini. Kita tahu kan n, quantum numbers n tu mewakili energy level. Jadi secara logiknya kalau n equal to 1 tu, yang tu lah yang paling rendah sekali. So yang paling rendah adalah orbital 1s. Setiap kali nak mengisi elektron in the orbitals, you mesti isi dalam 2s dulu. Okay. Kemudian diikuti dengan mesti masuk dalam 1s dulu. Kemudian diikuti dengan n equal to 2, iaitu dalam n equal to 2 kita ada 2s dengan 2p. Yang lebih rendah adalah 2s diikuti dengan 2p, tinggi sikit. So kita akan masuk dulu orbital elektron di dalam orbital 1s, penuhkan yang ni dulu. Kemudian dalam 2s, kemudian dalam 2p, kemudian masuk 3s, 3p, lepas tu 4s, 3d dan seterusnya. So basically kita boleh follow yang ni untuk tentukan dia punya orbitals in order of increasing energy. So dia akan kita akan follow anak panah yang ni. So basically dia akan bermula dengan 1s, kemudian turun 2s, kemudian lepas 2s ni kan habis, lepas tu dia akan pergi 2p, 3s, ikut anak panah tu, 3p, 3s, habis 3s, sambung 3p, lepas 3p dia ikut anak panah 4s, lepas habis 4s, baru pergi anak panah yang seterusnya, sebab tu dia akan jadi 3d, lepas tu 4p, lepas tu 5s, habiskan ikut anak panah tu. Okay, tapi sebelum tu maksudnya sebab dia tak semestinya, contohnya macam ni saya tunjukkan. So kalau kita ikutkan, kalau kita nak ikut n equal dari segi energy level yang n itu, so you akan bayangkan yang 1 paling rendah lah, yang 2 tinggi sikit, 3 tinggi sikit, kemudian 4. Cuma bila dia dah ada sub energy level kat sini kan, ada 2p, 3p, 3d, so actually energy tu ada perbezaan sikit. So kita kena tentukan specifically, kita kena isi elektron di dalam orbital yang lebih rendah dulu energy. So cara dia adalah, sebelum nak follow yang anak panah ni, awak tuliskan dulu 1s. Kalau yang 2 ada 2s dengan 2p. Kemudian kalau 3, 3s, 3p, 3d. Kemudian kalau 4s, 4p, 4d, 4f. Okay, dan seterusnya lah. Dan baru awak buat anak panah ke bawah. Kemudian kita nak susun tu, kita akan follow anak panah, iaitu first anak panah yang ni dia merujuk kepada 1s lah. Habiskan anak panah tu. Lepas tu next kita ada apa? Kita ada 2s. Habiskan anak panah. Macam tu. Lepas tu kita akan ikut daripada belakang ni. Lepas habis 2s, habis anak panah ni, pergi anak panah ketiga, ambil daripada belakang ni. So 2p, lepas tu baru 3s. Habis. Lepas 3s, nampak anak panah seterusnya ambil daripada hujung.
3s 3p. Lepas 3p, nampak kalau ikutkan ada 3d kan, tapi bukan Lepas 3p kita akan isi elektron di dalam 4s dulu. Maksudnya 4s ni lower energy level berbanding 3d. Okay. So kat sini yang biasa ada yang kita tak show. Setengah orang dia akan isi dulu elektron dalam 3d, which is salah lah. Lepas isi elektron di dalam 3p, you kena isi elektron di dalam 4s orbital dahulu. Kemudian lepas habis ni baru you isi elektron dalam 3d, kemudian mengisi elektron dalam 4p, 5s. Seterusnya 4d, 5p, qs dan seterusnya. Okay, nah biasanya paling banyak pun mungkin sampai sini je lah kot untuk silibus kita ini. So kat sini dia dah bagi contoh untuk kita. Dia punya order of filling orbitals. Okay, kita nak isi elektron daripada mana? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Ni kena ingat, ni nak masuk rumah. Elektron tu nak masuk rumah mesti ikut yang ni. 4p, 5s. Wajib. Tak boleh kata you nak isi dulu dalam 3s, lepas tu baru nak isi 2p, lepas tu nak isi 3d, baru nak isi 4s. Tak boleh. Mesti ikut energy of orbitals ini. From the lowest energy of the orbitals kepada yang higher energy of orbitals. Because this is Aufbau principle. Okey, dah tahu kan? Nak isi elektron mesti ikut energy of the orbitals. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, syarat yang kedua ataupun apa kita kata, macam mana cara kita nak mengisi elektron tu, kita mesti follow Pauli exclusion principles. So, apa yang dikatakan oleh Pauli exclusion principle ini? Dia mengatakan bahawa no two electron in an atom can have the same 4 quantum numbers. So dia mengatakan bahawa ini kita pun memang dah tahu kan, kita kata setiap elektron tu akan ada set of quantum numbers yang tersendiri. Tak mungkin ada elektron yang mempunyai set of quantum numbers yang sama. So contohnya kalau kita nak isi elektron untuk lithium, so lithium ada 3 elektron. So how are we going to fill the electron? So nampak kat sini n equal to 1. So maksudnya kita tahu kan mesti nak isi elektron tu bermula dengan 1s. Lepas tu 2s. Kita tahu s dekat orbital 1s ni maksimum elektron boleh isi berapa? Boleh isi 2. So dia akan jadi 1s2. Kemudian berapa lagi baki elektron? Satu lah yang lagi belum diisi. So dekat elektron dekat orbital 2s ni you akan isi satu elektron. So dia akan jadi 1s2, 2s1. Okey. Kemudian, bila you mengisi elektron itu, walaupun dekat sini ada 2 elektron, kan? Tapi, kalau kata kita nak buat kotak lah kan, ataupun kalau tengok kat sini, 2 elektron tu, dia tak boleh ada set yang sama. Contoh kalau yang elektron yang pertama ni, dia adalah 1, 0, 0, positive half. Maksudnya mungkin satu elektron yang pertama tu, dia spin clockwise. So, elektron yang kedua tu, dia akan spin anti-clockwise. Nampak tak sama kat sini? Walaupun yang lain-lain tu sama. So, menunjukkan bahawa no two electron in an atom can have the same 4 quantum numbers. Okey, manakala untuk yang ketiga, Hans rule pula, dia menyatakan bahawa when electrons are added to the orbital of equivalent energy, atau kita kata degenerate orbitals, so each orbital are filled singly with electron of the same spin before it is paired. So the electron in half-filled orbitals have the same spin, that is parallel spin. Okey, sekarang jom kita tengok contoh macam mana kita nak tulis SPDF notation untuk karbon, nitrogen dan juga oksigen. So kita ambil contoh yang pertama, karbon. Karbon ada 6 elektron. So, kalau dari segi SPDF notation, maksudnya bentuk dia yang ni lah. Okay. So, macam mana kita dah tahu susunan orbitals tu, kita wajib hafal. Okay. Maksudnya nak masukkan elektron ke dalam orbital yang mana dulu. So, wajib bermula dengan 1s. 1s boleh masuk berapa? 2. Lepas 1s masuk berapa? 2s. 2s boleh masuk berapa? 2. Lepas 2s masuk dekat mana? 2p. Okay, 2p boleh masuk berapa total?
6. Tapi tadi you dah masuk 2, sini 2, dah 4. So berapa lagi elektron yang belum masuk? Pandai, lagi 2 je lagi yang belum masuk. So 2p2. Okay, so ini dari segi SPDF notation lah. Okay, saya tunjukkan dari segi orbital diagram. Okay, kalau orbital diagram, kita akan buat kotak macam ni. Yes. 2p. Dia ada 3 kotak kan? Okay. So macam mana kita nak mengisi elektron di dalam ni? So yang pertama tadi kita akan ikut Aufbau principle. You mesti isi daripada 1s lah. So you akan isi kat sini 1. Okay. Elektron yang kedua kat sini kan? Elektron yang kedua, sebab 1s ni boleh masuk 2 elektron. So elektron kedua akan masuk dekat 1s orbital juga. Tapi macam mana dia akan masuk? Dia akan duduk seperti ini. Dia akan duduk mengikut spin yang bertentangan. Saya turunkan anak panah tu ke bawah. Anak panah tu menunjukkan elektron lah. Okay, so kenapa dia turun ke bawah? Kerana dia follow Pauli exclusion principle tadi. Iaitu kita katakan dalam Pauli exclusion principle, there no two electron can have same set of quantum numbers. Kalau you letak, contohnya kalau awak letak dia ni naik atas juga. Salah lah, sebab kalau dia naik atas juga menunjukkan bahawa dia elektron yang satu lagi tu pun dia spin dengan pusingan yang sama kan. Sedangkan kita tahu satu dia mesti clockwise, satu lagi mesti anti clockwise. So tak boleh tulis macam tu. So macam mana yang sebenarnya, yang sepatutnya? Satu clockwise, satu lagi mesti anti-clockwise. Mesti ke bawah anak panah dia tu. Barulah yang ni dia follow Pauli exclusion principle tadi. Barulah dia punya quantum number, set of quantum numbers yang kuning ni tak sama dengan yang hijau ni. So, kalau yang hijau ni, kalau you nak tulis dia punya set of quantum numbers, dia adalah n equal to 0, l equal to 0, m equal to 0, s equal to positive half. Kalau yang ni, yang kuning ni, dia terkeluar pula, sorry Kalau yang kuning ni, saya just nak bagi awak nampak lah. N equal to 0, L equal to 0, M equal to 0, S equal to negative half. Kan tak sama tu? So mesti dia bertentangan. Okay. Kemudian kalau 2S pula, sama jugalah, ni elektron pertama, elektron kedua. So next elektron yang ketiga, contoh elektron keempat, ke bawah juga. Okay, 4 elektron. Elektron kelima dengan keenam nak masuk yang mana? Masuk dekat 2p lah, sebab 1s dengan 2s dah penuh. So macam mana kita nak masuk dia? Satu kotak ni boleh muat 2 elektron kan? Tapi adakah kita akan masuk macam tu? Betul, tidak. Kita tak akan isi dulu yang ni. Kita akan follow Hans rule. Apa yang Hans rule sebutkan dekat atas ni tadi? Bila kita tambah elektron pada degenerate orbitals, okay, dia akan fill singly. So yang dikatakan degenerate orbitals tu adalah dekat orbital 2p ni. Kotak ni, yang ni sama energi dia. 1s dengan 2s tak sama energi. 2s dengan 2p tak sama energi kan? Tapi antara 2p ni, yang ni kita panggil degenerate orbitals. Degenerate orbital. So dekat degenerate orbitals ni, energi kat sini sama. Bila energi sini sama, you kena fill singly dulu. Kena masukkan dia single elektron dulu. So berapa lagi elektron yang kita nak masukkan? Ada lagi 2. So single tu yang akan masuk. Yang ni 1, yang ni 1. Single, kita fill singly with the same spin. So kalau kat sini you masukkan dia clockwise, dia punya arrow ni ke atas, so masuk yang ni pun kena ke atas. Sama juga kalau you nak tambah lagi elektron, ke atas juga. Dia mesti same spin. Okay, fill singly with same spin of the electron. Okay, so next untuk nitrogen ada 7 elektron. Jadi samalah 1s2, 2s2, 2p3 sebab lebih satu kan daripada yang ni. So 2p3.
Kalau oksigen 1s2, 2s2, 2p4. Okey, sekarang kita nak tengok anomalous case, bagi electronic configuration yang hanya berlaku kepada dua atom ataupun dua elemen sahaja, iaitu kromium dan copper. Okey, kenapa kita kata dia anomalous case? Maksudnya dia case yang pelik lah. Alright. Kerana kromium dengan copper ni dia mempunyai electronic configuration yang tidak konsisten dengan Aufbau principle. Okey, Aufbau principle kata apa? Aufbau principle kata sepatutnya bila you nak isi electron in the orbitals, you must fill the electron with the lowest lowest energy of orbitals, kan? You must fill the electron to the lowest energy of orbitals. Lepas tu baru pergi isi elektron kepada orbitals that has higher energy. Okay, tapi dalam kes ni, untuk kes kromium dan copper ni ada sedikit perbezaan. Maksudnya ada elektron yang you isi tidak mengikut energi tu tadi. Okay, tapi kenapa berlakunya seperti itu? Kerana you akan isi elektron pada orbital yang mempunyai half fill orbital ataupun fill yang penuh, completely fill orbital that is more stable. So that's why kita akan pilih cara pengisian yang tu, kerana dia more stable. Yang dimaksudkan dengan fill ni adalah completely fill, penuh lah. Contoh kalau 2p orbitals tu 2p, so kalau penuh, inilah completely fill, 6, ada 6. Okay, kalau kita kata half fill orbital, half fill tu macam mana? Saya ambil contoh 2p. Half fill tu maksudnya 1, 2, 3, separa penuh, half, separa isi, macam tu kan. Ni half fill. Yang ni completely fill. Dan contoh lagi satu, dia kata half fill orbital is not a partially fill. Partially fill tu macam mana pula? Partially fill tu contoh 2p, 1, 2, 3, 4 contohnya. Dia bukan half, dia bukan separuh kan? Maksimum 6, jadi separuh tu 3 yang macam ni lah. Ni half fill. Yang ni nak kata penuh pun tidak kan? Dia sebahagian diisi. So yang ni kita panggil partially fill. So kita kena tahulah half fill tu tak sama dengan partially fill. Okay, kalau half fill tu maksudnya macam ni keadaan dia. Partially fill macam ni. Completely fill, penuh lah. So dari segi stability of orbitals, okay, for the degenerate orbital, the half fill orbital is more stable than the partially fill orbital. So sebenarnya dalam keadaan macam ni, half fill yang ni, yang singly fill ni kan, half fill ataupun untuk yang d orbital, the half fill orbital is more stable berbanding partially fill orbital. Walaupun nampak elektron lebih banyak, kan ada 4, yang 3 je, tapi yang ni partially fill, actually dia punya keadaan orbital tu less stable compared to the half fill orbital that is more stable. Okey, jadi kita cuba tengok untuk contoh chromium 24. Dia ada 24 elektron. Jadi macam mana? Kalau kita ikutkan 3 prinsipal yang kita discuss tadi kan, Aufbau principle, Pauli exclusion principle dan juga Hans-Rule principle. So sepatutnya kita akan isi elektron bermula dengan 1s2, 2s2, 2p6, lepas 2p6 dah penuh, masuk 3s2, lepas 3s2, 3p6. So total dah berapa elektron ni? 2, 4, 10, 18. Okay, lepas 3p nak masuk mana? Mesti ingat mesti masuk 4s orbital dulu. Mesti masuk 4s orbital dulu. Kemudian sekarang dah jadi 20. So berapa lagi baki yang elektron yang nak masukkan? 4 lagi elektron. So nak masuk dekat mana? Lepas 4s baru masuk dalam 3D. So that's why you isi 4. So yang ni kita kata ni expected configuration. Maksudnya by default bila you follow 3 rules tadi, macam ni lah sepatutnya kita mengisi elektron bagi kromium ini. Okay, yang ni dalam bentuk SPDF notation. DF notation. Yang ni dalam bentuk orbital diagram.
So bila you nak tulis tu, you tengoklah soalan tu. Kalau dia nak spesifikkan nak tulis dalam bentuk SPDF notation, you kena follow yang ni lah. Kalau dia nak dalam orbital diagram, you kena follow yang ni. Kalau dia tak cakap apa-apa, you boleh je buat yang mana-mana pun. Biasanya kalau dia tak cakap apa-apa, kita akan buat SPDF notation lah. Okay, so kita tengok dekat sini berdasarkan orbital diagram supaya kita nampak dengan lebih jelas. You tengok kat sini 3D. Dia ada berapa elektron? 4 elektron. So this is partially filled. So kita tahu partially filled orbitals is less stable berbanding kalau kita ada yang half filled orbital. So to achieve stability, one electron from the 4s orbital will occupy one of the 3d orbital in order to form a half filled orbital that is more stable. So apa yang berlaku adalah sekarang kita akan pindahkan satu elektron daripada 4s ni masuk ke sini. Bila kita pindah masuk ke sini, dia akan jadi 5 elektron, dan sekarang ni dia akan bertukar menjadi half filled orbital that is more stable compared to a partially filled orbital before. Maka dia akan jadi seperti ini. Nampak tak? Sekarang dah tinggal satu, yang ni dah bawa masuk ke sini. So yang ni adalah half filled orbital which is more stable. Okay, so yang susunan ni tadi, yang ni, cara yang ni kita kata expected. Yalah, expected tu maksudnya yang kita berdasarkan 3 rules tadi, kita expect sepatutnya dia punya electronic configuration dia seperti inilah. Expected configuration. Tapi in reality, sebab kita nak capai stability tu, apabila dia ada half filled orbital, that's why kita pindahkan dia. So ni actual configuration seperti ini. Sebenarnya actual configuration untuk chromium 24 adalah kat sini 4s1, kat sini 3d5. Dan inilah yang dipanggilkan anomalous case tu, sebab dia tak ikut yang sepatutnya. Dia berubah di sini kerana nak capai stability itu tadi, iaitu half filled 3d orbitals that increase the stability of the chromium atom. Dan kita akan tengok satu lagi contoh, iaitu untuk copper 29. So dia adalah case yang sama. Okay, so sepatutnya kalau based on Aufbau principle, this is the expected configuration, electronic configuration, iaitu 29 kan. So mestilah isi 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, lepas 3p isi 4s dulu. Okay, 4s2, lepas 4s2 baru isi 3d. Okay, 3d ni kat sini dia tulis 9 lah, sebab baki dia nak masuk lagi 9 elektron kan. Okay, jadi dalam bentuk orbital diagram kita akan susun macam ni. Tapi you tengok dekat 3D ni ada 9 elektron. 9. Yang ni adalah partially filled. Kita tahu partially filled orbital ni dia less stable. So to achieve stability, so kita akan pindahkan, okay, satu elektron daripada 4s ni masuk ke dalam 3D orbitals supaya dia jadi completely filled ni. Ni sekarang completely filled. Dan kita tahu, kita bincang tadi kat atas, kalau half filled ataupun completely filled, dia more stable berbanding partially filled orbital. Jadi the actual configuration adalah seperti ini, iaitu 3p6, 4s1, 3d10 kat sini. Ini dalam bentuk SPDF notation. So kalau kita nak tengok conclusion, kita boleh buat table macam ni lah. Ni yang expected, okay, yang asal, tapi tak kurang stable kan. Jadi kita pindahkan, nak jadikan dia stable supaya yang ni jadi half filled orbital which is more stable. So yang ni yang actual, yang observe sebenarnya yang ni. Ni expected. Sama ada juga untuk copper. Yang ni yang expected. So this one adalah yang
actual configuration. Okay, so last part untuk 2.3 ni, kita nak tengok tadi kita gunakan 3 rules ataupun 3 principle, iaitu Aufbau principle, Pauli exclusion principle dan juga Hans rule. 3 tu untuk apa? Untuk isi, to fill electron. Kiranya maksudnya macam kita kata adap-adap, cara-cara nak masuk rumah kan. Nak masuk rumah tu, elektron nak masuk rumah ada 3 cara ni. Mesti follow 3 cara ni. Kecuali yang chromium dengan copper lah, sebab di anomalous case sebentar tadi kan. Itu untuk isi. Macam mana pula kalau kita nak remove elektron keluar untuk menghasilkan ion? Untuk menghasilkan positive ion. So to remove ataupun or to eliminate electron, to keluarkan elektron, you mesti, this is very very important, you mesti remove the electron from the orbital with the largest n. Nak isi elektron, mesti follow 3 prinsipal tadi. Okay, mesti masuk dalam ikut energi yang paling rendah kepada paling tinggi. Lepas tu kena tengok dia punya spin up and down dan juga ikut Hans rule tadi. Tapi bila you nak remove, nak keluarkan elektron, you mesti remove electron from the orbital with the largest n. Okay, with the largest n. Contoh kalau you ada 3D dengan 4s orbital, you mesti remove elektron daripada 4s dulu sebab ni largest n. Baru you remove elektron daripada 3D. Okay, so kita tengok contoh. Dia dah bagi contoh pun dekat sini. Untuk cobalt. Okay, write the electronic configuration untuk cobalt 3+. So sebelum nak tulis cobalt 3+, so mesti tulis yang cobalt dululah. Okay, dia ada 27 elektron. So macam mana nak isi 27 elektron ni? So isi mesti follow yang 3 tadi, iaitu mesti daripada 1s lah. Okay, mesti bermula daripada 1s. So dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So kat sini dah ada berapa? Dah ada 18. Kan? Lepas 3p mana dulu? Ikut Aufbau, energi dia mesti yang 4s dulu, baru 3D. So 3p6, 4s2, itu dah 20 elektron. Baki dia lagi 7, baru masuk dalam 3D. Okay, 3D 7. Alright. Tetapi bila kita nak menghasilkan ion cobalt 3+, maksudnya kita remove berapa elektron? Pandai, betul, kita remove 3 elektron kan. So bila nak remove elektron, apa kita kata tadi? You mesti remove electron from the orbital that has the largest n. Jadi kita tengok mana yang paling besar nilai n kat sini. Yes, very good, 4s ni. Yang ni. So maksudnya you kena remove daripada yang ni dahulu. So you akan remove 2 elektron daripada sini. Total elektron yang nak remove berapa? 3. So ni dah habis dah you remove. Tapi tak cukup lagi kan elektron untuk di remove. So you kena remove lagi satu. Nak remove lagi satu yang mana? Lepas 4s tu remove dulu daripada 3D. So you akan remove lagi satu daripada sini. So that's why the electronic configuration or the SPDF notation for the cobalt 3+ ion adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d6. Kerana 2 elektron daripada 4s dah remove dan 1 elektron daripada 3d pun dah remove untuk menjadikan dia cobalt 3+. Okay guys. So itu sahaja. So ini adalah exercise. You boleh tengok dalam nota sendiri juga. Okay, macam mana kita nak write the electronic configuration for the atoms and ion. Okay, so tadi kita dah buat satu contoh di atas. Okay, so yang ni you boleh cuba sendiri. Okay.